Bagi yang Muslim, sejak di sekolah rendah lagi kita sudah didedahkan dengan sejarah mengenai batu hitam yang digelar Hajarul Aswad. Biasanya jemaah umrah atau haji yang mengunjungi Mekah akan cuba untuk mencium batu ini. Namun ianya bukanlah perkara mudah memandangkan begitu ramai jemaah lain yang turut mempunyai keinginan yang sama. Bagi orang Islam, ianya bukanlah suatu kewajipan untuk menyentuh atau mencium batu hitam ini, tetapi merupakan satu penghormatan terbesar sekiranya dapat mencium batu yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri ini. Tahukah anda, suatu ketika dahulu batu Hajarul Aswad ini sebenarnya pernah dicuri selama 22 tahun? Benar, ianya pernah dicuri oleh golongan yang mengikut ideologi Daulah Karamitah yang menyimpannya 22 tahun sebelum Alifah Al-Muqtadir Billah berjaya merampasnya kembali dan meletakkannya kembali di Masjidil Haram. Kenali batu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad yang bermaksud batu hitam atau nama isteri Nabi Ibrahim yang membawa maksud berkulit gelap dengan maksud penuh ialah Hajar Hitam, merupakan salah satu batu yang terdapat di penjuru Kaabah. Kalau berkaitan dengan Kaabah, maka ia terletak di salah satu bucu Kaabah di mana apabila orang yang ingin mengerjakan haji ingin memulakan tawaf mereka, maka mereka hendaklah memulai tawaf itu dengan membetulkan bahu kiri mereka ke arah Hajarul Aswad berpusing sebanyak 7 kali dan akhir sekali dengan akhir di Hajarul Aswad juga. Pada awal tawaf bermula dari Hajarul Aswad dan mengakhirkannya di Hajarul Aswad juga. Menurut Ibni Ishaq dalam bukunya Sirah Rasulullah, diceritakan kisah pembinaan semula Kaabah oleh kabilah-kabilah Mekah berikutan banjir besar melanda ke atas Kaabah yang telah memusnahkan sebahagian strukturnya. Ketika itu, Hajarul Aswad telah dialihkan sementara bagi memberi laluan kepada pembinaan semula Kaabah. Setelah pembinaan semula siap, kabilah-kabilah Mekah bertelingkah sesama sendiri mengenai kabilah mana yang lebih berhak untuk meletakkan kembali ke tempat asalnya di dalam Kaabah. Kemudiannya, mereka mengambil keputusan untuk menunggu sesiapa sahaja yang akan memasuki kawasan Kaabah selepas itu akan diminta membuat keputusan berkenaan perbalahan mereka. Dengan kehendak Allah jualah, lelaki yang memasuki itu adalah Muhammad bin Abdullah. Usia beliau ketika itu baru mencecah 35 tahun, iaitu 5 tahun sebelum beliau menerima wahyu kerasulan. Dengan kebijaksanaan baginda meminta disediakan sehelai kain lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Setiap ketua daripada setiap kabilah Mekah itu diminta untuk bersama memegang tepian kain tersebut lalu mengangkatnya. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempat yang sepatutnya sedia ada, sambil memberikan kepuasan hati setiap kabilah Mekah atas kehormatan yang mereka terima secara adil. Begitulah asalnya bagaimana Muhammad bin Abdullah mendapat gelaran Al-Amin atau orang yang dipercayai di kalangan masyarakat Arab. Percaya atau tidak, batu hitam Hajarul Aswad yang ada lihat pada masa kini sebenarnya berwarna putih. Batu ini juga dikatakan berasal dari syurga. Perkara ini berdasarkan sepotong hadis riwayat Tirmizi yang mempunyai maksud seperti di bawah. Hajar Aswad turun dari syurga dalam kondisi berwarna lebih putih dari susu. Kemudian, dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Walaupun mencium batu ini bukanlah suatu kewajipan ketika mengerjakan umrah dan haji, ianya merupakan satu perkara sunnah. Hal ini telah ditegaskan oleh Alifah Umar Al-Khattab. Aku tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andai aku tidak melihat Rasulullah menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukannya, iaitu mencium Hajarul Aswad. Kenali Daulah Karamitah. Daulah Karamitah adalah sebuah ideologi yang dibawa oleh golongan Syiah yang meyakini keimaman Ismail bin Jafar Ash-Shadiq. Daulah ini diasaskan pada tahun 278 Hijrah oleh Abu Said Al-Hasan Al-Jannabi. Fahaman ini telah berkuasa hampir 188 tahun dan menguasai pelbagai daerah antaranya Bahrain, Oman, Syam, Hajar dan Al-Hasa. Dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya, Abu Said Al-Hasan Al-Jannabi telah berjaya mengumpulkan pengikut yang ramai dan mempengaruhi mereka untuk melancarkan satu revolusi bagi menguasai ibu negara Bahrain ketika itu.
Selepas kematian Abu Said Al-Hasan Al-Jannabi, tampuk pimpinan golongan ini diambil alih pula oleh anaknya Sulaiman bin Abu Said Al-Husain Al-Jannabi atau gelarannya Abu Tahir. Di bawah kepimpinan Abu Tahir lah telah berlaku satu peristiwa hitam yang telah menggegarkan dunia Islam berikutan serangannya terhadap jemaah haji dan kota suci Mekah. Abu Tahir merupakan seorang yang ganas dan agresif. Pembunuhan, kecurian dan kerosakan harta benda adalah perkara biasa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Malah orang awam sangat takut kepadanya apabila terdengar namanya. Mereka akan berusaha melarikan diri. Perkara ini diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah 11/187. Serangan terhadap Masjidil Haram. Pada tahun 317 Hijrah, sebuah rombongan haji dari Iraq yang telah dipimpin oleh Mansur ad-Dailami telah bertolak ke Mekah dan sampai ke sana dengan selamat. Namun, pada 8 Zulhijjah dikenali juga sebagai Hari Tarwiyah, hari di mana para jemaah haji menuju Mina untuk bermalam dan keesokan harinya mereka akan menuju Arafah. Ketika ini golongan Karamitah telah melakukan kacau bilau dengan menyerang, membunuh dan merompak para jemaah haji ini. Dikatakan ramai yang terkorban dalam peristiwa ini. Setibanya di Masjidil Haram, Abu Tahir dan pengikutnya telah melakukan pelbagai kerosakan di Kaabah. Mereka telah menghancurkan pintu Kaabah. Selain itu, mereka juga telah mencampakkan mayat-mayat yang telah dibunuh ke dalam telaga Zam-Zam dengan tujuan untuk mencemarkan sumber air di Masjidil Haram. Mayat-mayat yang terkorban pula ditanam tanpa dimandikan, disolat mahupun dikafankan. Dengan bongkak dan takburnya, Abu Tahir telah berdiri di hadapan Kaabah sambil berkata, "Akulah yang berani mencabar Allah, akulah yang berani mencabar Tuhan, Dia mencipta kamu dan aku membunuh kamu semua jemaah haji." Kecurian Hajarul Aswad. Ketika serangan mengejutkan inilah, Hajarul Aswad telah dicuri. Abu Tahir dengan bongkaknya berkata, "Mana burung-burung ababil, mana bebatuan dari neraka Sijil?" Menyedari tindakan Abu Tahir dan pengikutnya mengambil batu Hajarul Aswad dari kedudukan asalnya, penguasa Mekah ketika itu telah datang berjumpa Abu Tahir untuk berunding bagi mendapatkan kembali batu itu. Malah, beliau turut menawarkan sebahagian besar hartanya sebagai tukaran bagi mendapat semula Hajarul Aswad. Malangnya, beliau turut dibunuh oleh pengikut Abu Tahir. Begitulah kejamnya fahaman Daulah Karamitah ini. Segala harta rampasan daripada jemaah haji serta Hajarul Aswad telah dibawa pulang ke pusat pemerintahan mereka di Al-Ahsa dan batu ini disimpan di sana selama 22 tahun. Malah para pengikut Abu Tahir ini juga telah membina Ainul Quwaibah, iaitu satu kawasan umpama Masjidil Haram dan meletakkan batu Hajarul Aswad di situ. Tujuannya adalah untuk memaksa orang Islam melakukan haji di kawasan ini. Ternyata ini merupakan satu usaha yang sia-sia memandangkan kewujudan Hajarul Aswad bukanlah syarat sah mengerjakan haji dan umrah. Tanpa batu Hajarul Aswad sekalipun, orang Islam tetap menunaikan haji dan umrah seperti biasa. Golongan Daulah Karamitah ini juga dikatakan cuba menghancurkan batu ini. Sekiranya anda perhatikan daripada dekat batu ini, terdapat kira-kira 8 kesan pecahan pada batu ini yang telah dilakukan oleh golongan ini. Pemulangan Hajarul Aswad ke Mekah. 22 tahun kemudian, Khalifah Al-Muqtadir Billah telah melancarkan satu serangan terhadap golongan ini bagi merampas dan membawa kembali batu Hajarul Aswad kembali ke Masjidil Haram. Dianggarkan beliau telah membawa 80,000 orang askar bagi menyerang golongan Karamitah yang hanya seramai 3,000 orang. Setelah tewas, Abu Tahir telah bersetuju untuk memulangkan kembali Hajarul Aswad ke Mekah. Ketika batu ini dibawa lari dari Mekah dahulu, dikatakan puluhan ekor unta diperlukan untuk menarik batu ini. Pelbagai dugaan yang ditempuhi termasuklah banyak unta yang jatuh sakit. Menariknya, ketika membawa pulang batu ini ke Mekah, hanya seekor unta sahaja yang digunakan. Peristiwa pemulangan kembali Hajarul Aswad ke Mekah berlaku pada tahun 339 Hijrah dan Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan ia adalah tahun yang berkat dan menggembirakan kerana orang muslimin mendapat kembali batu yang bersejarah ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.